Allah SWT menciptakan di angkasa raya begitu banyak bintang-bintang. Dr. Abdul Majid Az-Zindani menyatakan bahawa jumlah bintang yang banyak ini, sekiranya kita mampu mengira 1, 2, 3, 4 sehingga 200 bintang dalam masa 1 minit, kita perlu mengambil masa 2000 tahun untuk mengira seluruh bintang yang ada di galaksi Bima Sakti kita. Ini baru galaksi Bima Sakti sahaja. Kita perlu mengambil masa lebih kurang 2000 tahun untuk menghitung seluruh bintang yang ada, di mana jumlahnya lebih daripada 200 bilion bintang-bintang. Tidak mampu untuk kita lakukan. Dan di luar sana terdapat lebih daripada 100 bilion galaksi, dan setiap galaksi memiliki antara 200 hingga 400 bilion bintang-bintang. Subhanallah, tidak mampu untuk kita kira jumlah keseluruhannya. Dan di antara bintang yang Allah ciptakan untuk kita ialah matahari. Matahari merupakan bintang yang paling penting dalam sistem tata suria ini, sebab matahari merupakan sumber kehidupan dengan membekalkan haba, tenaga dan kepanasan di muka bumi ini. Seandainya tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan yang boleh hidup di muka bumi ini. Namun demikian, beberapa persoalan tentang matahari ini timbul. Antaranya ialah apakah matahari bergerak ataupun statik. Apa yang kita pelajari selama ini menyatakan bahawa matahari statik, tidak bergerak. Bumi, planet-planet, bulan mengelilingi matahari. Ya, benar, bumi mengelilingi matahari. Tapi persoalannya, apakah matahari statik, tidak bergerak? Untuk makluman kita semua, terdapat dua teori penting yang berkaitan dengan pergerakan matahari dalam sistem tata surya kita. Teori yang pertama dinamakan teori geosentrik, dan teori ini dipegang seawal 200 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa AS, di mana dalam teori geosentrik ini menyatakan bahawa bumi statik, tidak bergerak. Bintang-bintang, planet-planet, bulan, termasuklah juga matahari yang merupakan salah satu bintang, mengelilingi bumi. So, pandangan geosentrik ini menyatakan bahawa bumi beredar, matahari beredar mengelilingi bumi. Namun demikian, pada tahun 1512 datang pandangan yang baru yang dibawa oleh seorang ahli astronomi Poland bernama Nicolaus Copernicus, yang membawa teori yang dinamakan teori heliosentrik. Teori heliosentrik menyatakan bahawa dalam sistem tata surya ini, matahari adalah sebagai pusat, manakala bumi dan planet-planet yang lain serta bulan beredar mengelilingi matahari. Perbezaan di antara teori geosentrik dan teori heliosentrik ialah teori geosentrik menyatakan bumi sebagai pusat dan yang lain mengelilingi bumi, manakala teori heliosentrik ialah matahari sebagai pusat, manakala planet, bulan, bumi, bintang yang lain mengelilingi matahari. Dan teori ini adalah teori yang dipegang sampai sekarang. Dan para saintis membuktikan juga kebenaran bahawa matahari beredar mengelilingi bumi, beredar mengelilingi matahari, bukan matahari beredar mengelilingi bumi. Namun demikian, dalam teori heliosentrik ini tidak dibicarakan sama ada matahari bergerak ataupun tidak. Lantaran itu, ada pendapat yang menyatakan bahawa matahari statik, tidak bergerak. Bahkan selama ini kita pun diberitahu, kita pun diajar bahawa matahari statik, tidak bergerak.
Namun demikian, kenyataan ini bercanggah dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Saya yakin tuan-tuan dah hafal, tuan-tuan dah selalu baca ayat ini. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar ke tempat tujuannya, demikianlah yang ditentukan oleh Allah SWT yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Perkataan wasyamsu tajri, matahari tajri limustaqarrilaha, bertajri, perkataan jara yajri, maksudnya berlari. Apa yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Matahari beredar, bergerak. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha, matahari beredar ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Perkataan jara yajri diterjemahkan sebagai berlari, maksudnya pergerakan yang laju. Masya yamshi, pergerakan berjalan, pergerakan yang agak perlahan. Sa'a yas'i, maksudnya pergerakan perjalanan yang agak laju. Sebab tu dalam surah Yasin pun disebutkan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang daripada hujung kampung seorang pemuda berjalan dalam keadaan tergesa-gesa, berjalan dalam keadaan laju. Tetapi bila Allah gunakan perkataan tajri, maksudnya pergerakan yang begitu laju, matahari bergerak dengan laju. Ia juga dikuatkan dengan surah Al-Anbiya ayat 33, di mana Allah SWT menjelaskan wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar, dialah Allah SWT yang menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Kullun fi falak, setiap satu berada dalam sistem menyembah Allah SWT. Setiap satu beredar ikut peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Kalau kita rujuk dalam tafsir Jalalain dan juga tafsir Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan bahawa bulan dan juga matahari beredar ikut orbit yang ditentukan oleh Allah SWT. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar ikut perhitungan. Dan husban ini maksudnya perhitungan yang terperinci. That mean that the speed can be calculated. Satu pergerakan yang boleh diukur. Perkataan husban ini satu benda sifat mubalaghah yang boleh kita dapati pergerakan ataupun pergerakannya yang boleh diukur dengan secara terperinci. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada tiga ayat ini? Daripada surah Yasin, surah Al-Anbiya dan juga surah Ar-Rahman. Yang pertama, matahari beredar, tidak statik. Matahari bergerak, tidak statik. Yang kedua, Allah sebutkan tajri, pergerakan yang laju. Ia bukan bergerak dengan perlahan. Yang ketiga, limustaqarrilaha, ada destinasi yang dituju. Ia bukan bergerak cacah merbah, tidak ada arah tujuan. Yang keempat, ia beredar ikut sistem yang teratur, ikut orbit yang diaturkan oleh Allah SWT. Yang kelima, kelajuan yang tertentu, dan kelajuan ini boleh diukur. Dan yang keenam, ayat kullun fi falakin yasbahun menggambarkan bahawa ada paksi yang ada pada matahari ini. Kalau kita kullun fi falak, kaf lan, kul fa ya, kullun fi falam kat, kullun fi falak, ya itu adalah paksi dia. Ayat ini kita boleh gambarkan, kita boleh nampak bahawa secara indirect boleh difahami bahawa matahari berputar di atas paksi. Subhanallah. Ini pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Dan apakah fakta saintifik yang ditemui oleh para saintis? NASA mendedahkan bahawa matahari beredar pada tahun 2006 lagi telah pun dijelaskan. Semenjak tahun 2006 telah pun banyak artikel dipublish ataupun diterbitkan tentang pergerakan matahari.
Namun NASA menemui fakta ini sebelum tahun 2000 lagi, bahawa matahari bergerak. Matahari bergerak dengan pergerakan yang begitu laju. Tadi kita sebutkan bahawa matahari bergerak. Yang kedua, pergerakan yang laju. Yang ketiga, pergerakan yang boleh diukur. Dan para saintis mendapati bahawa matahari bergerak selaju 220 km sesaat. Sesaat, terlampau laju tuan-tuan. Seolah-olah kalau orang bergerak daripada tol Jalan Duta sampai tol ke Kuala Kangsar lebih kurang jauhnya dalam masa hanya 1 saat saja. Jauh laju kan? Terlampau laju. Pergerakan ini lebih kurang 828,000 km sejam. 828,000 km sejam. Pergerakan yang terlampau laju, jauh lebih laju daripada bumi kita. Manakala matahari beredar, pergerakan matahari beredar ikut orbitnya mengelilingi nukleus galaksi dengan kelajuan 220 km sesaat bersamaan dengan 820,000 km sejam. Dan matahari mengambil masa lebih kurang 230 juta tahun untuk menghabiskan satu pusingan lengkap mengelilingi nukleus galaksi. Penemuan saintifik yang ditemui oleh pihak NASA ini menjelaskan bahawa matahari bergerak, matahari beredar, dan pergerakan yang begitu laju dengan kelajuan 220 km sesaat. Bukan itu sahaja, saintis NASA mendapati bahawa matahari berputar di atas paksinya dengan kecondongan 7.26 degree. Dan matahari mengambil masa lebih kurang 25 hari untuk menghabiskan satu pusingan di atas paksinya. Allahu Akbar. Semua fakta-fakta saintifik yang ditemui oleh para saintis ini selari dengan ketiga-tiga ayat yang saya baca daripada surah Yasin, daripada surah Al-Anbiya, dan juga surah Ar-Rahman. Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Katakanlah wahai Rasulullah, anzalahu alladhi, katakanlah wahai Rasulullah bahawa Al-Quran ini diturunkan alladhi ya'lamu sirra, daripada Allah yang maha mengetahui segala rahasia yang ada di langit dan juga rahasia yang ada di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama ini ramai orang menyangkakan bahawa matahari statik, tidak bergerak. Namun fakta saintifik selari dengan kenyataan Al-Quran menyatakan bahawa matahari beredar dengan pergerakan yang laju. Dalam masa yang sama juga matahari berputar di atas paksinya.